شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia barisan rezeki kepimpinan masjid, para imam Bilal serta para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah sama-sama hadir solat subuh berjemaah pada pagi ini. Kita masih lagi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dan menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita niat i'tikaf terlebih dahulu dalam masjid kita ini, betul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatullahi taala. Baik, kita masih lagi meneruskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, yang Nabi daripada kitab Sunan At-Tirmizi yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi rahimahullah, ya, dalam kitab Bahrul Madhi. Jadi sekarang ni pergi kepada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-133, masalah yang ke-442, bab ma jaa fil qiraati fi zuhri wal asri. Bab yang mana menyatakan bacaan-bacaan pada zuhur dan juga waktu asar dalam solat. Nanti kita cuba ringkas sangatlah tentang bacaan-bacaan ni. Ketahuilah kiranya saudaraku, bagi waktu zuhur dan asar itu ada bacaan yang tertentu yang dibaca oleh Nabi pada masa ia menjadi imam, sebagaimana kata At-Tirmizi an Jabir bin Samurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi zuhri wal asri bis sama'i dhatil buruj was sama'i wat tariq wa shibhiha. Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia membaca surah bagi sembahyangnya pada sembahyang zuhur dan asar dengan surah was sama'i dhatil buruj dan was sama'i wat tariq, dan mana-mana surah yang menyerupai dengan keduanya. Dan kata Abu Isa lagi, bermula hadis Jabir bin Samurah ini hadis hasan, hadis hasan lagi sahih. Jadi daripada hadis ini dan sungguhnya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya membaca ia akan sembahyang zuhur akan surah sekadar panjang surah Tanzilus Sajadah, iaitu untuk solat zuhur dan juga solat asar. Panjang ya tuan-tuan. At-Tariq ayat dia ada 17 ayat. Al-Buruj ayat dia ada 22 ayat. Manakala As-Sajadah ayat dia ada 30 ayat. Itu dalam solat solat zuhur. Kita tengok satu masalah kat sini. Setelah kita pergi kepada hadis yang lain. Sebab nanti sebenarnya ada ringkasan nanti tu, ya. Baik. Masalah bacaan surah pada 2 rakaat yang akhir, apa hukumnya? Ya. Biasanya kita setakat belajar ni kita tahu bahawasanya kita hanya baca surah pada 2 ayat yang pertama, 2 rakaat yang pertama sahaja. Yang anda kata ada rakaat yang lain selepas itu, adakah ada surah untuk dibaca? Kalau baca, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, dan sungguhnya telah khilaf ulama pada mengatakan sunat sahaja, sunat membaca surah pada 2 rakaat yang akhir, ya, daripada sembahyang yang 4 rakaat dan 3 rakaat daripada maghrib. Dan kata kila, dikata orang dengan sunatnya dan dengan ketiadaan sunatnya. Dan keduanya itu ada 2 qaul bagi Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Imam Syafi'i, dan jika mendapat oleh orang yang masbuk akan 2 rakaat yang akhir, mendatang ia dengan 2 surah pada 2 yang baki atasnya, supaya tiada sunyi sembahyangnya daripada surah. Itu dia. Jadi
Dalam mazhab kita Syafi'i, ikut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, ya, yang sunatnya dibaca iaitu 2 rakaat yang pertama sahaja. Untuk 2 rakaat yang kedua bagi solat Zuhur, bagi solat 4 rakaat, dan juga untuk rakaat seterusnya kalau 3 rakaat, ya, tidak lagi disunatkan kita untuk membaca surah. Yang tak lagi disunatkan untuk membaca surah. Sunat baca surahnya pada 2 rakaat yang pertama sahaja. Itu pun bila kita solat secara bersendirian. Solat bersendirian. Kalau kita solat berjemaah, ya, 2 rakaat yang awal itu sunat dibaca oleh imam. Sama ada solat secara jahar, iaitu solat maghrib, isyak dan subuh yang dibaca kuat, ya, ataupun solat secara bersendirian. Jadi sunat, ya, tapi yang secara berjemaah, tapi yang secara sir, yang secara dibaca senyap, yang itu boleh makmum kalau dia nak baca surah juga pada rakaat pertama dan juga rakaat yang kedua. Jadi untuk rakaat ketiga atau rakaat yang keempat memang tidak disunatkan untuk membaca surah, ya, dalam mazhab kita Syafi'i. Cuma kalau makmum itu makmum yang masbuk, makmum yang lambat datang, ya, maknanya imam dah rakaat yang ketiga, kita baru rakaat yang pertama. Jadi yang tu juga boleh, ya, Imam Syafi'i kata juga sunat bagi makmum tersebut untuk membaca surah, ya. Tapi ini sebenarnya kembali kepada solat sir. Kalau solat jahar, solat yang dibaca kuat, ya, untuk semua rakaat, ya, selepas imam membaca surah Fatihah, kita amin, kita membaca surah Fatihah, imam diam seketika, memberi peluang untuk membaca surah Al-Fatihah, sunat, ya, hukumnya. Dan imam membaca surah. Ketika membaca surah itu, kita hendaklah mendengar bacaan surah imam tersebut, ya. Dan Nabi melarang kita membaca sebarang surah yang lain, ataupun kita follow bacaan imam, surah-surah yang lain tersebut. Nabi melarang kita. Jadi yang kita kena bacanya hanyalah surah Al-Fatihah sahaja. Surah Al-Fatihah sahaja. Walaupun dengan ada khilaf. Rasanya saya ada kes tu kot. Macam mana baca je. Ada. Nanti kita bincang panjang lebar nanti insya-Allah. Baik. Masalah seterusnya, bacaan surah dan qadar sebanyak mana. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ada pun qadar bacaan pada segala sembahyang itu, maka iaitu sunat, bahawa membaca ia pada sembahyang subuh dan zuhur. Jadi di sini ada diringkaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang bacaan surah tadi ni. Yang pertama, sunat membaca pada sembahyang subuh dan zuhur dengan yang panjang yang mufassal. Dengan surah panjang yang mufassal, tiwalul mufassal, ya. Mufassal ini iaitu surah-surah yang mana surah-surah yang dia ada penutup, ya, atau pemisah ayat antara surah, ya, dengan dan bismillah. Maknanya surah-surah yang itulah yang sederhana panjang, ya. Jadi di sini dipanggil surah yang panjang yang mufassal, yang panjang yang terputus. Maknanya ada bismillah, ada penutup dan sebagainya, ya, untuk sembahyang subuh dan juga sembahyang zuhur. Jadi tiwalul mufassal, qadar panjang yang mufassal ini, ya, daripada surah Qaf hingga akhir juzuk 29. Daripada surah Qaf hingga akhir juzuk yang ke-29. Ini, ya, untuk solat subuh dan juga zuhur. Ini sunat, kata Imam Nawawi rahimahullah.
Panjang ya tuan-tuan ya. Surah apa? Surah Qaf ni daripada mana? Daripada juzuk yang ke-27. Turun daripada 28 29. Jadi surah-surah yang ada di sana, di sana hinggalah sampai kepada hujung ya, akhir surah, akhir juzuk yang ke-29. Jadi ini dianjurkan, tapi kena ingat ya, bacaan tiwadul mufassal ini ataupun apa yang dinyatakan di sini dianjurkan bila solat munfarid, bila solat secara bersendirian sahaja. Solat secara bersendirian sahaja sunat baca. Kita sanggup baca dah zuhur dengan subuh. Pada solat secara bersendirian. Juga sunat bagi imam baca dengan syarat makmum berkenan, makmum setuju imam baca panjang. Kalau makmum berkenan, maknanya memang ya, dekat imam mungkin imam bagi tahu nak baca hari ni surah panjang sikit hari ni, kan ya, surah, katakan surah Qaf contohnya ya. Okey tak okey, kalau imam semua kata okey, beres jalan ya. Tetapi secara umumnya ya, imam disunatkan untuk meringkaskan solat ya. Secara umumnya imam disunatkan untuk meringkaskan solat. Subuh hari Minggu, hari Sabtu okey lagi lah ya, kalau nak baca panjang sikit pun okey. Surah Qaf ni berapa ayat? Saya pun tak ingat berapa ayat. Itulah dia, bila kita bukan hafiz Quran. Kalau hafiz pun, tapi hafiz dia ingat semua kan, berapa ayat kan, dia mesti ingat tu ya. 2 muka setengah tengok ya. 2 muka setengah surah Qaf, 45 ayat. 2 muka setengah ya, 45 ayat, 2 muka setengah, lama ya. Satu muka pun bersungut ke belakang. Satu muka bagi 2 bersungut ke belakang ya. Ini 2 muka setengah ya. Jadi imam memang ya, memang imam sunat untuk meringankan solat lah ya, meringankan solat. Jadi kalau subuh hari bekerja dan sebagainya, kena tengok orang belakang ya, tengok orang belakang. Mungkin ada orang nak pergi kerja cepat dan sebagainya, jadi ringkaskanlah solat ya. Baca bersederhana sahajalah ya. Kalau nak ambil yang sunat untuk solat subuh dan juga solat zuhur ni, baca yang sederhana panjang. Baca yang sederhana panjang. Jadi itu sunat untuk subuh dan juga zuhur. Jadi imam tu lah, imam kena alert lah ya, tentang jemaah di belakang ya. Jadi kena tengok keadaan belakang. Kalau ada orang sakit ke, ada orang apa ke, ringkaskan lagi lah kan. Orang yang tengok tak nak berdiri lama ke apa ke, tapi tengok semua orang muda-muda cegas je, okey lah ya. Syarat dapat persetujuan lah kalau nak baca lebih panjang daripada biasa. Dan adalah pada waktu subuh itu lebih panjang berbanding dengan zuhur. Subuh zuhur ni panjang dah, tapi lebihkan panjang lagi pada waktu subuh berbanding dengan waktu zuhur. Dan untuk solat isyak dan asar dengan pertengahan surah ya, dengan pertengahan surah, solat isyak dan asar wasatul mufassal ya, pertengahan surah ya, dan yang pendek yang terputus-putus, iaitu daripada surah An-Naba hingga surah Ad-Duha. Isyak dan asar, surah An-Naba ya, amma yatasaalun, sampailah kepada surah Ad-Duha. Pertengahan ya, wasatul mufassal. Dan pada maghrib dibaca dengan pendek ya, qisarul mufassal dibaca dengan pendek, bermula daripada surah Al-Insyirah hingga surah An-Nas. Insyirah pun habis itu ada surah juga tu ya, surah Iqra, panjang juga tu, tapi panjang sikit lah kan, tak apalah tu ya. Baik.
Kata Imam Nawawi rahimahullah, berkata segala ulama dan bermula hikmah pada memanjangkan subuh dan zuhur itu, iaitu bahawasanya keduanya itu dalam waktu lalai dengan tidur pada akhir malam dan pada waktu tidur tengah hari. Itu hikmah sebenarnya. Ya, kerana pada itu orang lalai dengan tidur, orang tidur. Ya. Maka dipanjangkan keduanya supaya mendapat akan jemaah keduanya oleh orang yang terlewat dengan sebab lalai dan seumpamanya. Tujuan panjang tu supaya jemaah sempat nak datang berjemaah, orang datang sempat datang berjemaah. Subuh tidur, waktu malam. Kadang-kadang tu lambat terkejut. Ya, zuhur pun sama juga. Ya, orang apa? Qailulah. Allah. Ya, dia sebut qalilah sedikit, ya. Qailulah. Ya, tidur seketika sebelum masuknya waktu zuhur. Jadi ada yang terlajak dan sebagainya, maka beri peluang kepada mereka untuk dapat berjemaah. Dan ada pun bermula asar itu tiadalah ia seperti yang demikian, bahkan dikerjakan dia pada waktu kunut, pada waktu penat daripada kerja, maka diringankan yang demikian itu. Ya, untuk solat asar, ya, memang pendekkan sikit kerana lepas penat daripada kerja. Dan maghrib itu waktunya sempit, maka berhajat kepada lebih meringankan, lebih meringkaskannya dan memanjangkannya kerana yang demikian, dan mencepatkan kerana yang demikian itu. Maghrib ni masa dia pendek sangat. Ya, masa dia pendek. Daripada pukul 7.28, Isyak 8.43, sejam lebih sikit je. Ya, jadi masa tu pendek, betul dipendekkan dah. Apatah lagi kita sekarang ini, ya, lepas maghrib itulah adanya kuliah-kuliah maghrib. Ya, adanya kuliah-kuliah maghrib. Sebab tu dipendekkanlah, ya, dengan bacaannya dan juga zikir-zikir pun zikir-zikir yang ringkas sahaja untuk memberi peluang, ya, memberi peluang kuliah, ya, memberi peluang kepada kuliah. Kuliah mengaji ilmu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Dan berhajat kepada makan malam bagi orang yang puasa dan orang yang tamuan. Pada maghrib itu jugalah, ya, bagi orang yang berpuasa, diorang berhajat untuk makan. Sekarang ni pula bulan Zulhijjah lagilah, kita disunatkan untuk berpuasa bermula 1 Zulhijjah hinggalah 9 Zulhijjah. Sunat muakkad berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Bagi mereka yang menunaikan haji, tidak disunatkan berpuasa ketika wukuf di Arafah. Ya, kenapa tak sunat bagi orang yang menunaikan haji? Kerana mereka disuruh untuk bertenaga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi kita yang tak menunaikan haji, sunat berpuasa pada hari Arafah. Masalahnya hari Arafah tahun ini berbeza tarikhnya dengan kita di Malaysia. Ya, kita berbeza tarikh kita dengan Malaysia. Kita hari Arafah pada hari Rabu 9 Zulhijjah, sedangkan Arab Saudi pada hari Selasa hari Arafah. Ya, hari Rabu Arab Saudi dah pun hari raya Aidil Adha. Kita baru nak puasa hari Arafah 9 Zulhijjah. Jadi walhasilnya macam mana tu? Ya. Jadi di situ ada khilaf ulama lah, khilaf ulama. Ya, dalam mazhab Maliki dan yang seumpama dengannya, kita kena ikut puasa ikut Arab Saudi hari Arafah. Ya, iaitu Selasa. Ya, tapi ikut mazhab kita Syafi'i dan ulama-ulama yang lain, ya, kita ikut matlaq, tepat terbit matahari. Ya, kita sangat jauh berbeza dengan Saudi. Dengan Saudi jauhnya sampai 7,000 km jauh. Ya, jadi memang kita dikira hari Arafah, sunat untuk berpuasa hari Arafah ialah pada 9 Zulhijjah ikut kalender kita. Ya, ikut kita, maknanya kita sunatnya pada hari Rabu.
Ya, hari Arafah. Jadi solutionnya yang terbaiknya, nak mengelak khilaf, ambillah sekali kita puasa pada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah, hari pergerakan, ya, orang menunaikan haji bergerak ke Arafah, iaitu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah di tempat kita lah. Maknanya 8 Zulhijjah untuk tempat kita jatuh pada hari Selasa. Dan hari itu jugalah jatuhnya hari Arafah di Makkah. Ya, pada hari Selasa. Jadi puasalah hari Selasa satu hari, dan juga kita puasa pada hari Rabu satu hari. Dosa ke tak? Lain puasa, lain raya kita puasa, boleh ke tak? Sedangkan raya tak boleh puasa, kan? Haram puasa pada hari raya. Kita tengok matlak, tengok tempat kita sendirilah, ya. Tempat kita rayanya besok, jadi besoklah hari raya Adha. Jadi hari sebelum tu kita berpuasalah, ya, sebagai puasa 9 Zulhijjah. Jadi wallahu a'lam bissawab. Ambil 2 hari puasa, ya, Selasa Rabu. Bagi yang rasa berat nak puasa. Kalau berat lagi, ambil je lah mana-mana. Ya, kalau nak hari 9 Zulhijjah, silakanlah. Puasa hari Rabu saja. Nak ambil apa? Hari Arafah di sana, puasalah hari Selasa tu. Ya, terbaik lagi dah sekarang ni dah start puasa dah. Ya, agaknya patutlah hari ni dia tidur kot, tak jadi berdiri. Kot saya puasa, tak puasa. Nak tengok kawan-kawan dah ramai yang dah start puasa dah, kan? Jadi untuk maghrib ni juga, kerana orang yang nak makan, kerana orang yang berpuasa, batu pendekkan, ya, dan juga orang-orang yang tamuan, orang yang ada tamu dan sebagainya lah, pada waktu maghrib. Waktu dipendekkan, jangan panjang-panjang baca pada waktu maghrib. Jadi pada maghrib ni daripada itulah surah Al-Insyirah sampai surah An-Nas, bacalah, ya, mana-mana sahaja. Dan bermula waktu isyak itu ialah pada waktu yang sangat mau tidur dan mengantuk, dan tetapi waktunya luas, maka serupalah ia dengan asar. Wallahu a'lam. Jadi isyak ni dia samakan dengan asar, ya. Baik, isyak ni sebenarnya waktu dia panjang, luas, cuma ya, waktu yang sangat mau orang tidur dan mengantuk. Kerana itu baca ayat-ayat yang sederhana, ya, sederhana panjang. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian hadis yang seterusnya, bab majaa fil qiraati fil maghrib, bab datang menyatakan bacaan imam pada waktu maghrib. Ya, di sini ada hadisnya. An Ibn Abbas an ummihi ummil fadli qalat kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'asibun ra'sahu fi maradih. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas yang ia mengambil daripada ibunya yang bergelar Ummul Fadli. Dia ambil daripada mak dia, hadis ni daripada mak dia sendiri, Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas ni ambil daripada mak dia sendiri. Nama mak dia ni, nama bahasa tubuhnya Lubabah Lubabah bintil Harith. Lubabah bintil Harith yang menjadi isteri kepada Al-Abbas, ya, Ibnu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas. Nama batang tubuh anaknya itu Abdullah. Jadi Lubabah bintil Harith ini, ya, di sini letakkan nama Ummul Fadli, gelaran dia itu, merupakan saudara perempuan bagi Maimunah, ya, binti Al-Harith, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya adik-beradik, ya, mak Ibnu Abbas itu rupanya adik-beradik dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya telah keluar kepada kami yang berhimpun dalam rumahnya sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal berbalut kepalanya daripada sakit peningnya dalam masa sakitnya. Rasulullah ketika itu sakit kepala, ya, maka kepala dia berbalut, ya. Maka keluarlah ia untuk sembahyang, ya, bersama dengan orang hadir. Fasallal maghriba faqara'a bil mursalat, maka sembahyang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam berjemaah
dengan orang yang hadir itu akan maghrib hal keadaannya ia menjadi imam. Jadi dibaca dengan surah Al-Mursalat hingga ke akhir. Surah Al-Mursalat ini panjang tuan-tuan, 50 ayat. Ya, tadi kita dengar maghrib paling pendek, tapi Nabi baca panjang. Fama sallaha ba'da hatta laqiyallah, maka tiada sembahyang ia akan satu sembahyang ya, yang aku dengar akan dia selepas daripada itu hingga baginda berjumpa dengan Allah, hingga baginda wafat ya. Jadi walau bagaimanapun ya, kata Ibnu Abbas, lepas daripada tu ya, dia tak lagi pernah mendengar Rasulullah menjadi imam maghrib membaca surah Al-Mursalat. Itulah one and only ya, surah Al-Mursalat. Kata Abi Sa'id Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Jubair bin Mut'im dan juga Abi Ayyub dan juga Zaid bin Sabit. Ada lagi beberapa orang sahabat yang lain juga meriwayatkan hadis yang sama ya. Hadis ini merupakan hadis hasan lagi sahih ya. Dan juga setengah daripada mereka itu ada juga memberitahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ia pada sembahyang maghrib dengan surah Al-A'raf pada dua rakaat keduanya. Dan juga ada riwayat Nabi membaca ia pada sembahyang maghrib dengan surah At-Tur. At-Tur pun panjang, ayat 49 ayat ya. Cuma pendek-pendek. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawasanya menyurat ia kepada Abi Musa Al-Asy'ari bahawasanya hendaklah membaca pada sembahyang maghrib dengan yang pendek daripada surah yang mufassal. Ya. Jadi itulah. Jadi masalah kat sini dihuraikan oleh ulama, bacaan imam pada sembahyang maghrib bolehkah panjang? Kerana berpandukan kepada hadis yang dibacakan tadi itu, yang kata Ibnu Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan juga kata Syafi'i. Dan juga disebutkan daripada Imam Malik radhiyallahu anhu bahawasanya memakruhkan ia akan bacaan pada sembahyang maghrib itu dengan surah yang panjang. Ya, ini ulama-ulama yang memakruhkannya. Ibnu Mubarak, Ahmad bin Hanbal mazhab Hanbali, Imam Syafi'i sendiri dan juga Imam Malik sendiri pun menyebutkan makruh hukumnya membaca surah yang panjang dalam solat maghrib, seumpama At-Tur 49 ayat dan juga Al-Mursalat 50 ayat panjang tu. Yang berkali baca surah tu maghrib dah nak habis panjangnya ya, dah nak azan isyak dah pula dah ya. Dan kata Imam Syafi'i, tiada aku makruhkan dengan membaca surah yang panjang kerana ada diperbuat Nabi, bahkan aku sukakan bahawa dibaca dengan surah yang panjang pada sembahyang maghrib. Imam Syafi'i kata lain pula ya. Tadi Imam Malik kata makruh, Imam Syafi'i kata lain pula. Kata ulama, adalah amal Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu maghrib itu dengan membaca surah panjang begini kerana nak beritahu bahawasanya harus baca surah panjang. Tetapi yang masyhur kata ulama, dipendekkan bacaan pada maghrib kerana ialah yang sentiasa diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kebiasaannya dan banyak hadis yang lain, Nabi biasanya baca surah pendek-pendek sahaja pada waktu maghrib. Cuma inilah beberapa hadis atau dua hadis yang mana Nabi ada baca panjang sedikit. Ya, ada panjang sedikit. Jadi nak menunjukkan bahawasanya boleh sebenarnya. Ya, boleh sebenarnya baca panjang. Jadi hasilnya sebenarnya terpulanglah. terpulanglah ya. Terpulanglah. Jadi tapi ulama dia buatlah pembahagian tentulah. Ya, pembahagian untuk mengambil pahala sunat. Ya. Ini khususnya bila kita sembahyang secara bersendirian. Atau bila kita berjemaah, ya, jemaah yang dekat belakang imam tu dia tahu dah ataupun dia setuju, ya, dia setuju untuk imam ya membaca dengan surah-surah yang panjang. Dia setuju. Jadi imam pun kena tengoklah. Kena tengok, kena tengok keadaan makmum. Kalau sembahyang sunat tak ada masalah. Sunat okey, sembahyang ini sembahyang fardu, waktu salat semalam. Sembahyang sunat, solat tarawih contohnya, itu tak apa. Makmum dah tahu, dah bersedia, kan? Untuk menghadapi imam yang sebegitu.
Seorang imam tu bila solat tarawih dia baca panjang. Makmum dah tahu dah, masjid ni baca panjang, surau ni baca panjang. Dia okey, aku sanggup ikut follow. Okey. Ya. Andai kata dia tahu dia tak nak imam baca panjang, dia boleh cari tempat yang pendek. Kan? Macam itulah. Itu solat sunat tak ada masalah. Ya. Ini solat fardu. Ya, solat fardu. Wallahu a'lam. Baik, bab fil qiraah khalfal imam. Bab menyatakan ya bacaan di belakang imam. Ini yang kita nak bahaskan tadi tu. Ya, yang kita nak bahaskan tadi tu. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menceritakan tentang perkara tersebut. Ini perbahasan yang baca surah di belakang imam. Ketahuilah kiranya saudaraku, adakah seseorang yang menjadi makmum itu boleh membaca apa-apa di belakang imam atau tak boleh? Maka di sini ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, katanya ya, an Ubadah bin As-Samit qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, katanya telah sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan segala sahabatnya berjemaah sembahyang subuh, ya sebagaimana adat kebiasaan berjemaah segala sahabatnya dengan baginda Nabi. Maka kemudian daripada sudah Nabi membaca Fatihahnya, maka membaca ia akan surah dengan nyaring. Saya baca Fatihah, ya Nabi membaca surah dengan nyaring. Kata Ubadah, ya, fasakulat alaihi alqiraah, ya maka berat, yakni terlambat dan tersesat atasnya oleh bacaannya, kerana berlawan membaca dengan makmum yang di belakang dan mendengar akan bacaannya hingga menghabis oleh Nabi akan sembahyang jemaahnya. Dalam sembahyang tersebut, ketika Nabi membaca secara kuat ya, surah, selepas membaca surah Fatihah, Nabi terganggu bacaan tersebut. Nabi membaca dan terganggu dengan bacaan. Orang yang di belakang Nabi sendiri pun membaca dengan kuat sehingga mengganggu bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang belakangnya baca kuat. Nabi baca pun terganggu. Ya. Ini sama jugalah kita ya, dalam kehidupan kita sekarang ni. Make sure di belakang imam tu jangan jemaah ada makmum yang mengganggu imam baca. Kan? Biasanya budak-budak lah. Ya, mentang-mentang imam baca surah An-Nas, dia follow belakang. Qul a'udzu birabbin nas, follow qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Ya, kalau tu dia laju daripada imam bagi buat dah. Imam terganggu. Ya. Jadi di sini ya, kalangan sahabat tadi ni pun mereka juga baca kuat. Ya, mereka baca agak kuatlah sehingga Nabi terganggu bacaan surahnya. Ya. Bila dah selesai sembahyang, falamma insarafa qala inni arakum ya taqrauna wara'a imamikum. Dah selesai sembahyang, baginda pun berpaling. Ya. Baginda bersabda kepada jemaahnya, aku nampak, inni arakum ya, aku nampak. Terjemah macam mana ya? Aku nampak. Bolehlah ya. Aku nampak akan kamu sekalian membaca di belakang imam, membaca di belakang imam kamu dengan aku nampak kamu membaca di belakang imam kamu. Maknanya aku nampak kamu ni ya membaca di belakangku. Ya. Qala qulna ya Rasulullah, iya wallahi. Kata Ubadah, berkatalah kami kepada Rasulullah, ya Rasulullah, benarlah ya, wallahi kami sekalian membaca di belakang imam. Qala fala taf'alu illa bi ummil Quran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kamu melakukan yang demikian itu. Maksudnya jangan kamu membaca apa-apa surah yang lain. Ya, kecuali membaca ummul Quran, membaca Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Kerana bahawasanya tiada sembahyang ya, iaitu tidak sah sembahyang bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan jikalau digantikan dengan beberapa surah yang lain sekalipun.
Jadi Nabi kata, ya, jangan baca surah yang lain di belakang kecuali surah Al-Fatihah. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abu Hurairah dan juga Aisyah dan juga Anas dan juga Abi Qatadah dan juga Abdullah bin Amr. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula hadis ini hadis hasan, dan juga ada diriwayatkan daripada ulama-ulama yang lain dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam. Jadi masalah bacaan makmum di belakang imam, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, berpandukan kepada hadis tadi itulah yang merupakan, ya, dalil, ya, oleh kebanyakan ulama, ya, di belakang oleh kebanyakan ulama daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada kalangan tabi'in, ya, dan juga inilah juga perkataan Imam Malik bin Anas dan juga Ibnu Mubarak dan juga Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq, ya, memilikikan mereka itu, ya, akan bacaan di belakang imam, iaitu membaca surah Fatihah sahaja, tidak membaca surah-surah yang tak membaca surah-surah yang lain. Jadi, ya, di sini saya bacakanlah, ya, beberapa pandangan mazhab. Tentang, jadi yang baca surah itu memang, ya, jumhur ulama lah, kebanyakan ulama-ulama, ya, dalam mazhab mengatakan tidak perlu membaca surah-surah yang lain di belakang imam, hanya cukup dengan membaca surah Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i kita, bacaan surah Fatihah itu wajib hukumnya, ya, wajib sebagai rukun, ya, ke atas makmum secara mutlak. Sunat membacanya semasa saktah imam, ketika imam berhenti, ya, seketika selepas amin tersebut, sementara menunggu membaca surah, sunat dibaca ketika itu, ya. Melainkan jika dikhawatiri imam tidak membaca surah lain, maka membaca surah pendek atau terus rukuk, maka diharuskan tanpa makruh membaca Al-Fatihah bersama dengan imam. Jadi ini pula yang hukum, ya, membaca Fatihah bersama dengan imam. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, ya, kita memang sunat membaca Fatihah selepas imam selesai membaca surah Al-Fatihah, bagi sembahyang yang bacaannya kuat jahar, subuh, isyak, maghrib, subuh, maghrib, isyak, ya. Jadi anda kata, ya, kita takut imam, ataupun kita tahu imam baca pendek, atau imam baca terlampau laju, ataupun imam tak baca surah lepas surah Fatihah, maka diharuskan tanpa makruh bagi kita untuk bersama-sama membaca surah Fatihah bersama dengan imam. Ya, sepatutnya imam baca surah Fatihah, kita sunat untuk mendengar bacaan Fatihah imam. Kita dimakruhkan untuk membaca surah Al-Fatihah bersama dengan imam. Makruh hukum dia. Ya. Jadi kita sunat baca selepas imam selesai baca surah Fatihah. Tapi anda kata imam kita tahu baca pendek sangat, tak sempat kita nak follow. Ya, biasanya ni solat sunat lah, solat tarawih biasanya, ya. Tapi kalau sunat habis sembahyang fardu ni jarang lah. Ya, sebab imam ni dia spotting biasanya. Kan? Anda kata dia nak baca pendek, katakan dia nak baca surah Al-Kautsar. Ya, mentang-mentang dah dekat nak korban ni kan. Surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, pendek je dia baca, ya. Maksudnya imam akan spotting, dia akan diam lama sedikit. Lepas amin, ya, surah Al-Fatihah. Memberi peluang kepada makmum baca surah Al-Fatihah ketika imam diam, ketika saktah, ketika imam diam tersebut. Lepas tu barulah dah agak-agak dah nak habis ke apa ke, barulah imam baca inna a'tainakal kautsar. Itu contoh je lah. Jadi yang tu barulah, ya. Kalau sekiranya imam memang baca beringkas sangat, pendek sangat, dah tahu dah kebiasaan macam tu, maka barulah tidak dimakruhkan untuk makmum membaca ketika imam membaca surah Al-Fatihah.
Ataupun ada kes-kes yang berlaku, contoh solat tarawih ni biasanya ya, Imam Hafiz dia baca surah. Kebetulan malam itu contohnya partner dia tak ada. Sebab tu biasanya kalau kita jemput Imam Hafiz ni, kita akan ada 2 orang. Ya, satu imam yang jadi imam, seorang lagi yang duduk dekat belakang tu, yang sama-sama memerhatikan bacaan imam. Maka imam tertinggal ke, tersilap ke, dia betulkan. Orang lain tak hafal. Ya. Kan? Bagi Imam Hafiz ni mungkin, ya, sebab dia nak bersedia untuk imam baca surah, dan imam pula memang gap dia lagi pendek sangat ketika menunggu tu, ya, antara amin dengan surah tu. Jadi mungkin dia boleh baca dulu surah Al-Fatihah, ya, sebelum itu bersama dengan imam. Itu tidak dimakruhkan lah. Itu dia tidak dimakruhkan. Itu dah beberapa contoh. Jadi baca surah Fatihah ini, kita ambil sikit masa lagi. Membaca surah Al-Fatihah ini, ya, dalam mazhab Syafi'i kita saja yang wajib. Dalam mazhab lain tak wajib membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Contoh mazhab Hanafi, ya, makruh tahrim, makruh yang menghampiri haram, ke atas makmum untuk membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Mazhab Hanafi makruh tahrim, makruh yang hampir haram. Sama ada solat secara sirriyah, secara senyap, ataupun jahriyah, tetapi solat makmum tetap sah. Mazhab Hanafi makruh tahrim, memang tak baca langsung, sebab semuanya ditanggung oleh imam. Dan bila imam baca secara jahar, itu lagilah yang sunat untuk mendengar bacaan imam. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, ya, bacaan surah Fatihah tak wajib secara mutlak bagi makmum, sama ada solat secara sirriyah ataupun jahriyah. Mazhab Malik tak wajib, tapi tidaklah makruh, ya. Mazhab Hanafi tadi makruh terus, ya. Tapi mazhab Maliki ini sunat bagi makmum membacanya dalam solat sirriyah. Sunat. Manakala Ibnu Arabi, ulama dalam mazhab Maliki, mewajibkan makmum membacanya dalam solat sirriyah. Solat yang imam baca senyap surah Fatihahnya, Zuhur dan Asar, maka sunat, ya, bagi makmum, ya, membaca surah Al-Fatihah. Ini mazhab Maliki, ya. Cuma ada satu ulama dalam mazhab Maliki mewajibkan membaca Fatihah. Jadi mazhab Maliki sunat saja hukumnya baca surah Fatihah. Mazhab Hanbali pun sama juga. Bacaan surah Fatihah tak wajib bagi makmum secara mutlak, tetapi sunat bagi makmum membacanya dalam solat secara sirriyah. Dan juga semasa saktah imam, ya. Saktah imam ini iaitu ketika imam senyap sekejap antara selepas baca surah Fatihah dengan surah, ya, itu saktah sekejap. Yang lepas amin tu kan, imam berhenti sekejap, senyap sekejap, baru baca surah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita, imam ini memang dia, ini ada hukumnya sunat, ya, sunat bagi imam saktah, diam sekejap lah, menunggu sekejap imam makmum untuk membaca surah Al-Fatihah, ya, senyap sekejap. Bis sekejap je lah, ya. Itu terpulang pada imam lah tu, tengoklah keadaan macam mana. Yang penting pastikanlah, ya, makmum di belakang sempatlah membaca surah Al-Fatihah sebelum imam rukuk. Jadi itulah, ya, tiga-tiga mazhab memang tak wajib pun. Mazhab Hanafi makruh lagi, ya. Mazhab Syafi'i sahaja. Kerana itulah mazhab Syafi'i, saktah imam ketika perselangan waktu selepas Fatihah dan juga surah itu, hukumnya adalah sunat. Sunat bagi imam untuk diam seketika ketika selepas membaca surah Al-Fatihah, sebelum masuknya surah yang lain dibaca oleh imam. Sebab tu imam kena ingatlah yang tu kena ambillah masa sikit-sikit lah, terpulanglah kepada imam, tapi ambillah sikit masa untuk diam seketika. Wallahu a'lam bissawab. Baik.
Teruskan lagi kepada hadis yang seterusnya. Panjang pula, banyaklah hari ni, sempat baca panjang hari ni. Tapi masa pun dah sampai sebenarnya ni. Yang tak sabar-sabar nak habis ni. Tapi tak apa, insya-Allah kita kitab ni pun tak ini hadis last ni. Ya. Ini hadis yang terakhir. Ya, daripada kitab jilid yang pertama, kitab Bahrul Mazi ini. Lepas itu selesai, kita masuk pada jilid yang kedua pula, insya-Allah taala. Bab seterusnya, bab ma jaa fi tarkil qiraah khalfal imam idza jahara bil qiraah. Hadis yang menyatakan meninggalkan bacaan di belakang imam bila imam baca nyaring. Bila imam membaca secara jahar. Ya, hadis meninggalkan bacaan, ya, Fatihah khususnya di belakang imam bila imam baca jahar. Jadi ada hadisnya, ya, tapi tadi saya dah bahaskan tadi itu, ya, keterangannya, jadi cukup dekat tu je lah kot. Ya, masanya habis lah kot. Tapi sebab ada masa sikit lagi, dalam 1 minit lagi, ya, saya baca hadis tu dan terjemahan dia. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salatin jahara fiha bil qiraah faqala hal qara'a ma'iya ahadun minkum anifan faqala rajulun na'am ya Rasulullah qala inni aqulu mali unazi'ul Qur'an qala fantaha an-nasu 'anil qiraah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yajharu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas salawati bil qiraati hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang hadis ini bersama dah macam tadi, ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda berpaling selepas daripada solat, bacaannya nyaring, ya, dalam bacaannya. Faqala, kata sabda Nabi, adakah kalangan kamu membaca bersama denganku tadi? Ya, maka kata seorang laki-laki, ya Rasulullah. Ya, sabda baginda lagi bahawasanya aku kata kena apa? Ya, aku kata kena apa aku berlawan akan, kenapa berlawan dengan aku akan bacaan Quran? Ya, maka kata baginda, maka berhenti. Katanya, maka berhentilah orang-orang daripada bacaannya serta bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bila Nabi membaca secara nyaring. Ya, Nabi kata kenapa baca bersama dengan aku, sama-sama baca surah, ya. Jadi janganlah buat begitu. Jadi bermula daripada itulah, maka kata lelaki tadi itu kata Abu Hurairah, berhentilah orang ramai membaca surah. Selepas itu, ya, bila Nabi membaca secara jahar. Ya. Daripada mana-mana sembahyang yang 5 waktu dan juga yang lain-lainnya, ya, bila dengar apa yang Nabi katakan itu. Ini juga hadis yang lain lah, hadis yang kedua dengan bab yang sama, iaitu bila imam membaca jahar, maka janganlah kita belakang makmum membaca juga surah, ya, dengan secara jahar atau membaca surah-surah yang lain, kecuali membaca Ummul Kitab, ya, surah Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maka selesailah, ya, kitab Bahrul Mazi jilid yang pertama ini. InsyaAllah ada lain-lain kesempatan kita sambung dengan kitab Bahrul Mazi jilid yang kedua, insya-Allah. Kalau nak sambung yang ni jugalah, ya, tapi macam dah boringnya bab solat ni kan, ulang yang sambung je tak. Tapi tak apalah, ya, ambil sikit mana-mana ilmu yang kita boleh ambil, insya-Allah, untuk kita beramal. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah berpandukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok nantilah, kita bincang balik dah, saya bincang balik dengan pengurusan masjid nak sambung kitab nikah, ataupun kita mula dengan kitab ataupun dengan perkara yang lain lagi lah, ya, untuk menghilangkan keboringan. Tengoklah mana yang sesuai, insya-Allah. Sekiranya masih lagi ada kuliah-kuliah yang seterusnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.